الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 3, baris yang ke-8 daripada bawah. Baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan keluar dengan pengetahuan itu keluar 4 perkara. Pertama, jahlun. Kemudian di bawah tu kedua, dan bahagian yang kedua syakkun, dan bahagian yang ketiga zannun, dan bahagian yang keempat wahmun. Pertama jahlun, dan bahagian kedua syakkun, dan bahagian ketiga zannun, dan bahagian keempat wahmun. Jadi keempat-empat ni keluar dengan kata pengetahuan. Dan keluar dengan pengetahuan itu 4 perkara, yakni oleh 4 perkara. Ini sambungan berkaitan dengan pengetahuan yang direti daripada kata musannif i'lam, ketahui olehmu terdahulu. Ini dalam matan Ummul Barahin tu Syekh Sanusi mengatakan i'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. Itu dalam matan Ummul Barahin. Kemudian disyarahkan, dihuraikan bagi tiap-tiap satu kalimah tu. Sekarang nak hurai apakah makna i'lam. Kemudian selepas tu nak hurai pula apakah makna hukum. Annal hukmal aqliya, bahawa sesungguhnya hukum akal. Apa makna hukum? Kemudian berapakah pecahan hukum? Ada hukum akal, ada hukum syarak, dan ada hukum adat. Ini dia mensyarahkan, menghuraikan bagi tiap-tiap kalimah dalam matan Ummul Barahin. Jadi i'lam mushtaq daripada al-ilmu, ilmu, pengetahuan. Terdahulu dihuraikan apa makna pengetahuan. Pengetahuan itu iaitu mendapat sesuatu dengan hakikahnya. Itu pengetahuan. Maknanya kita mengetahui sesuatu tu bertepatan dengan diri perkara. Itu baru dipanggil pengetahuan. Ada ni nak panggil ilmu ni, pengetahuan ni, apa yang kita dapat, apa yang kita tahu, yang bertepatan dengan diri perkara.
Itu dipanggil pengetahuan. Kalau apa yang kita dapat, apa yang kita tahu tidak sebagaimana diri perkara, hak tu bukan setakat dipanggil tak tahu, dipanggil jahil. Hak tu dipanggil jahil murakkab. Sebab apa? Sebab dia rasa dia tahu, tapi sebenarnya dia jahil. Sebab apa yang dia tahu tidak bertepatan dengan diri perkara. Jahil itu jahil dah. Kemudian dia tak sedar pula dia jahil. Jadi dia dua kali jahil. Satunya sebenar-benar dia jahil, sebab apa yang disebut itu tidak bertepatan dengan hakikah, dengan diri perkara. Kemudian dia jahil, dia tak tahu bahawa dia jahil. Jadi situ dipanggil dua kali jahil. Di bawah tu dipanggil jahil murakkab. Jahil yang bersusun. Dia pengetahuan ni, apa yang dia tahu itulah di perkara. Tu panggil pengetahuan. Satu perkara tu dia tahu seumpama tu. Kemudian hak dia tahu tu bertepatan dengan diri perkara. Hak dia tahu tu dipanggil tahu hak sungguti. Tahu hak sungguti yang muafakah dengan diri perkara. Tahu dia panggil tahu sungguti dah panggil. Tahu hak sebenar-benar. Tahu hak sungguti ni hak apa yang dia tahu bertepatan dengan diri perkara. Kalau dia tahu perkara ni wajib, memang diri hukum tu wajib. Dia tahu perkara ni haram, dan diri perkara tu memang sebenar-benarnya haram. Tu boleh dipanggil pengetahuan. Pada ni dia tahu wajib tapi sebenar tak wajib pun. Mana dipanggil jahil. Sebab apa? Sebab yang dia tahu tu tidak muafakah, tidak bertepatan dengan diri perkara. Nak cerita hak bab pengetahuan terlebih dahulu, ilmu terlebih dahulu. Hak saya sebut minggu lepasnya, hak inilah ujian besar kepada orang yang mengajar. Ujian besar lah. Sebab kita orang mengajar ni ada perkara yang memang kita tahu, yang kita ambil daripada kitab yang diajar oleh tok guru kita. Tapi ada perkara yang kita tak tahu. Ada perkara yang kita tak tahu. Kemungkinan sebelum ni kita tahu, kita belajar dah. Bila kita lupa, tak tahu semula lah, jahil semula lah. Kan kadang-kadang perkara tersebut kita tahu, sampai masa kita pun tak tahu dah, lupa dah, dia panggil jahil semula lah. Ada ni. Jadi orang mengajar ni dia kena sedarlah apa perkara sebenarnya yang dia tahu. Hak dalam kitab yang diajar oleh tok guru. Tetapi terkadang apabila membaca sendiri, dari segi anggapannya tahu, tapi pemahamannya tidak bertepatan dengan kehendak kita. Itu dia panggil jahil. Kemudian dia tak sedar dia jahil, atau panggil jahil murakkab. Sampai masa apabila ditanya, jawab mengikut pemahaman sendiri yang tidak bertepatan dengan hakikat dia, tidak bertepatan dengan diri perkara, diri hukum yang ada dalam kitab tu. Sebab apa? Fahaman sendiri yang tidak bertepatan dengan kehendak kitab. Ni lagi bahaya. Tambahan pula kalau berkait dengan pegangan, tu hak lagi besar. Menyampaikan dalam bab hukum pegangan, ni kena mahir molek, kemah molek ilmu pengetahuan yang kita ambil daripada guru yang ada dalam kitab-kitab ulama muktabar, bukan daripada pembacaan sendiri yang mana terkadang pemahaman kita tidak bertepatan dengan kehendak kitab. Ada ni. Yelah, kadang-kadang ni contoh je.
kita membaca satu-satu perkara, berita-berita hak mudah-mudah je. Kita faham begiam-begiam sampai masa kita bercakap dengan kawan kita begiam-begiam, ambil mana cerita tu dalam berita begiam-begiam. Membaca kok molek, aku baca juga tadi berita tu, tapi bukan sebagaimana yang kamu kata tu. Cuba tengok molek. Dia pun tengok, oh salah faham, dia kata. Walah, benda mudah sangat je cerita, gitu je. Ada ni, kita baca, kalau kita kata surat khabar lah, kita baca surat khabar yang sama. Bila kita cerita, kawan kita kata, dia baca juga surat khabar yang sama, tak macam hak kita kata. Kita pun tengok semula, oh salah faham. Tu surat khabar hanya cerita berita-berita hak mudah faham je. Pun terkadang kita salah faham, baca dah tu. Pada ni, maknanya kalau kita baca tu, maknanya ada sumber dah tu dalam surat khabar. Tapi terkadang benda mudah sahaja, kita tak kita faham tidak sebagaimana hak dalam surat khabar tu. Pada ni, tu surat khabar ayat mudah, benda pula benda mudah. Daripada pembacaan sendiri terkadang fahaman tidak tepat. Sama telah pula hak kitab-kitab ulama muktabar. Ayat-ayat kitab satu hal dah. Ada ni. Kemudian pemahamannya macam mana kalau hanya daripada pembacaan sendiri. Ni bab ilmu, ni bab ilmu. Kita nak menyampaikan, kita nak menulis, yang mana apa yang kita sampaikan, apa yang kita tulis itu terkadang berkekalan sampai bila-bila. Kita sekarang kena cermat, sebab apa yang kita mengajar sekarang tidak sebagaimana orang-orang dulu mengajar. Orang-orang dulu mengajar terhad, sekadar ada depan. Kemudian apa yang diajar tu setakat tu je lah, sebab tidak ada rakaman. Sekarang apa yang kita ajar di luar, kemudian apa yang kita ajar terpahat dalam rakaman. Sampai bila-bila orang boleh ulang dengar. Kita mati dah pun orang masih lagi ulang dengar. Kalau apa yang kita ajar tu bertepatan dengan wakil, dengan diri perkara, alhamdulillah. Tapi apa yang kita ajar tu tidak bertepatan dengan diri perkara, hak sebenarnya kita tu jahil murakkab, akan diulang dengar oleh orang sampai ke bila-bila. Ada ni, dulu-dulu orang mengajar kan, mengajar sekadar hak tekan dengar, hak ada di hadapan. Lepas tu setakat tu je lah. Setakat tu je. Maknanya apa yang diajar hanya terpahat di ingatan orang hak dengar, orang hak belajar. Terpahat di ingatan orang ada depan tu je. Pada ni, ni apa yang kita ajar terpahat dalam rakaman. Lepas tu terkadang serumlah, takut. Terkadang perkara-perkara yang tak betul. Tiba-tiba orang yang mengikuti fahaman yang tak betul tu, dia sentiasa mengulangi apa ilmu yang diambil daripada seseorang yang memang tak betul sebenarnya. Tapi oleh kerana dia terima pakar hak tak betul tu, maka dia pun ulang sebab dia ingat ke betul. Orang yang bawa tak betul tu tak ada dah, mati dah. Tapi bawakan yang tak betul tu diulang-ulang oleh orang kemudian yang beranggapan perkara tu perkara betul. Macam mana tu? Kalau perkara tu betul sungguh, alhamdulillah lah. Kalau perkara tu salah, terutama sekali dalam bab pegangan, terutama sekali dalam bab pegangan. Itu cerita orang yang mengajar. Sama juga kita. Kita tukang share, kita tukang kongsi. Kena cermat apa yang kita share, apa yang kita kongsi. Nak ni muafak, nak bertepatan dengan hakikat diri perkara tu. Orang hak mula-mula mengajar tu bahagian dia. Kita hak tukang share, tukang kongsi, ada bahagian sama. Kalau betul pun ada bahagian sama,
kalau salah pun ada bahagian sama. Ni susah ni. Pandai ni. Orang yang mengajar daripada pembacaan sendiri, ingat-ingat dia betul dah diroyak. Orang yang share pula, dia pun ingat-ingat betul lah. Kalau dia ingat salah, dia takkan share. Macam tadilah orang yang dapat daripada pembacaan sendiri, diingatan dia, dianggapan dia, apa yang didapat daripada pembacaan sendiri itu betul. Takkan dia nak menyampaikan yang salah. Kemudian orang share, kongsi pula, takkan dia nak share, nak kongsi benda yang salah. Tapi kalau tidak bertepatan dengan hakikat, itu salah. Lepas tu macam mana? Bertanggungjawab sendirilah. Bertanggungjawab sendiri. Ada ni. Ni hak agak kena cermat molek. Kena cermat molek. Orang tu kan nak share, kena cermat molek, terutama sekali dalam bab pegangan. Terutama sekali dalam bab pegangan. Bab hukum hakam pekoh pun contohnya kena cermat juga. Nak cerita bab ilmu tasawuf, contoh nak cerita ilmu tasawuf yang tinggi-tinggi, bukan kata betul ke tak betul yang kita share, kongsi ilmu tasawuf tinggi-tinggi tu. Terkadang kita share tu di mana, kemudian siapa yang membaca. Orang yang membaca tu boleh faham betul tak dengan apa yang kita share. Hak ilmu tasawuf, hak tinggi-tinggi, hak bukan fardu ain. Bukan fardu ain. Kita share apa? Kita share pula untuk pengetahuan umum. Umum ni orang macam mana. Tapi kenapa share hak tinggi-tinggi? Terkadang nak suruh kata kita ni tasawuf tinggi, akhirnya kita share tak kena tepat. Itu kalau betul apa yang kita share. Betul tak betul pun, yang pertama diri kena betul, yang kedua letak tepat biar kena betul. Perkara betul sekalipun, kalau letak tepat yang tak betul, jadi tak betul juga. Itu kalau apa yang kita share tu betul sungguh. Tapi tepat tu macam mana pula? Dalam FB sesuai ke tidak? Orang yang macam mana yang mengikuti? Kalau kita nak share hak tinggi-tinggi, tasawuf haqiqah, cerita ahwal, maqamat tu, sesuai ke tak? Tapi kenapa jadi share tempat yang tak sesuai? Adalah sebabnya, supaya orang anggap kita ni orang pandai tasawuf tinggi. Hak tu ni satu perkara pula. Tu kena beringat belaka tu. Hak nak kongsi, nak share, beringat molek. Ada orang share bab istinja. Ni baru-baru ni ada orang share bab istinja. Orang perempuan istinja hadapan dan belakang, disuruh korek-korek, masuk jari pas ke dalam. Ajaran apa pula tu? Disuruh masuk jari pas ke dalam. Masa istinja perempuan, daripada buang air kecil dan juga ketika buang air besar, kena masukkan jari ke dalam, putar-putarkan jari ke dalam. Tu batin. Yang hak wajib istinja ni anggota zahir, yang sudah terbuka pada kita mencangkung atas dua kaki. Setakat tu sudahlah. Hak terbuka ketika mencangkung atas dua kaki, kemaluan hadapan ke kemaluan belakang ke, itu hak zahirnya. Selebih tu batin. Tak usah duduk nak putar-putar jari ke dalam lah. Kalau masuk bahagian batin, kalau kebetulan bulan Ramadan siang hari, batal puasa. Share seumpama tu. Lepas tu pakak ni sibuk. Kata berat-berat ni. Pada ni. Sebelum ni timbul masalah pegangan. Berkaitan dengan satu peristiwa, satu perkara yang berlaku tu, berpunca daripada kejahatan manusia. Manusia bawa kenderaan dalam keadaan positif dadah, tiba-tiba langgar orang mati.
Tiba-tiba ada orang yang komen itu takdir Allah. Kemalangan yang berlaku yang berpunca daripada seseorang yang terbabit dengan dadah, berlaku kemalangan menyebabkan mati orang lain. Bukan hak dadah tu mati, orang lain yang mati. Kemudian adalah pula orang yang menyandarkan perkara tu kepada ketetapan Allah. Kemudian orang lain pula marah, suruh belajar agama lebih lagi. Sebab apa? Sebab apa yang berlaku, perkara yang salah tu bukan datang daripada ketetapan Allah pula dah. Kalau Allah telah menetapkan segala-gala, apa guna Allah turunkan nabi-nabi, rasul-rasul dan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kalau Allah telah menetapkan segala-gala perkara? Allah tidak menetapkan, Allah sudah bagi kita akal. Maka akal kitalah yang memilih manakah jalan yang baik, manakah jalan yang tak. Mana akal yang boleh menilai mana perkara baik, perkara yang tak baik. Hak mula-mulanya menyandarkan perkara yang berlaku yang datang daripada kejahatan manusia kepada ketetapan Allah. Yang keduanya pula menafikan segala perkara telah ditetapkan oleh Allah. Dua-dua ni salah belaka, tapi di-sharekan. Sampai ke bila hak di-sharekan tu? Mana boleh kita sandar perkara yang jahat kepada ketetapan Allah? Haram hukumnya, tidak beradab dengan Allah. Tapi dari segi hakikinya, rukun iman yang keenam lah, baik ke jahat ke, qada dan qadar Allah, ketetapan dan juga perbuatan Allah. Lari-lari hak tu hak rukun iman yang keenam. Tiba-tiba menafikan pula perkara jahat ni ketetapan Allah. Tu terpesong dalam bab pegangan pula. Sama-sama dah betul lah kita. Tapi orang yang kemukakan seumpama ni mungkin dia beranggapan, memanglah dia beranggapan perkara tu betul lah. Ni panggil jahil murakkab ni. Tapi jahil murakkab dalam bab pegangan kemudian di sharekan pula. Faham tak ni? Terkata kena cermat molek. Kita jelas tu dalam bab pegangan, dalam bab adab. Bab pegangan kita tetap dah segala-gala perkara adalah ketetapan dan perbuatan Allah, qada dan qadar, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Tapi dari segi adab percakapan, syariatnya menetapkan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan perkara yang jahat, perkara yang datang dari kecuali manusia kepada qada dan qadar Allah. Haram. Faham tak ni? Haram dari segi adab percakapan, pegangan tak salah. Tiba-tiba menafikan perkara jahat ketetapan Allah, itu salah pegangan, berat daripada mereka yang menyandar perkara jahat kepada ketetapan Allah. Menyandar perkara jahat kepada ketetapan Allah, itu haram dosa besar. Menafikan perkara jahat ketetapan Allah dari segi pegangan, itu khilaf ulama, kafir ataupun akidah yang fasik lagi mubtadi'. Itu berat lagi. Sama-sama dah betul ni. Tapi yang menafikan perkara jahat tu ketetapan Allah, itu lagi berat. Itu salah akidah. Itu pergi pada pegangan Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat ketetapan Allah. Faham tak ni? Adapun dari segi percakapan asbab kita, Allah Ta'ala bagi kamu akal. Kamu guna akal, kamu molek. Apa guna Tuhan jadikan kamu, Tuhan jadikan akal kepada kamu? Kalau kamu tak guna akal, kamu molek. Itu cakap asbab. Tetapi akal menilai dan memilih satu-satu perkara baik ataupun jahat, hakikinya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi percakapan asbab zahirnya, kamu Tuhan jadikan akal, guna akal molek. Macam kita katakan anak-anak kita tu, kamu ni kan cerdik pandai kan, takkan perkara ni pun kamu tak boleh nak fikir, molek, guna akal tu molek. Tuhan jadikan akal, kalau kamu dah guna, apa faedah Tuhan jadikan akal kepada kamu? Itu cakap asbab.
Tambahan pula kita sandarlah kepada kamu, sebab dia guna akal pilih jalan salah. Kita kata kamu, kita kata kamulah, sebab itu benda salah. Tapi tetap hakikinya balik pada rukun iman yang ke-6 lah, sekalian qada dan qadar Allah. Tu nak kena kemah molek tu. Cuma saya sebut tadi ni, dia apabila masuk dalam FB ni, dia jadi panjang, berkekalan, betul berkekalan. Salah pun berkekalan. Tu kata kena cermat. Hak kita cakap sama kita gini ni, kita cakap betul ke, cakap salah ke, setakat tu je lah. Lepas tu habis kan? Pandai ni. Sama juga dengan hak saya sebut tadi tu. Apa yang kita ajar, kalau dahulu sekadar tu je lah, terhad. Dan apa yang kita ajar hanya terpahat di ingatan orang yang belajar tu sahaja. Sekarang ni apa yang kita ajar jadi terbuka, kemudian terpahat dalam rakaman. Ni faham tak ni? Betul orang ajar, orang yang nak share, orang yang nak kongsi, kena beringatlah. Faham tak ni? Sebab berpanjangan. Kalau betul alhamdulillah, kalau salah beratlah kitanya, ada bahagian kita lah. Tapi macam mana kita nak pastikan mendapat tu dengan hakikat, mana apa yang kita tahu tu bertepatan. Tu kena, tu kata ilmu ni, al ilmu bitta'allum. Nabi kata ilmu ni dengan belajar. Kita belajar dengan guru, guru belajar dengan guru, guru belajar dengan guru, ada silsilah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu penting kepada belajar. Bukan hanya setakat membaca sendiri. Okey, kamu semua balik rumah buat kajian, baca sendiri. Tu baca sendiri. Kita mari nak belajar, bukan mari nak suruh cari bahan, cari kajian. Lepas tu sendiri. Lepas tu kita datang nak belajar. Pada ni. Sebab tu macam kaedah pondok tu orang kata kaedah yang agak panggil apa? Agak sempit lah. Sebab apa? Sebab semata-mata tak ada dengar tu guru. Ada ni. Kadang-kadang kita bawa kitab pergi ngadat tu guru tu, kita tak tengok pun hari ni nak bicara bab apa. Semata-mata tak ada tu guru kata. Dia kata tidak terbuka kalau begitu. Lepas tu macam mana? Masing-masing cari bahan, masing-masing cari kajian. Lepas tu ke muka. Ni akalan sendiri jadinya. Tapi guru yang pula akan menentukan. Guru pun sama juga, dia pun terdahulu secara mencari sendiri juga, kajian-kajian sendiri, akal dia sendiri juga. Tapi kita kalau mengaji tu jadi macam terhad lah. Betul lah, kita terhad lah, sebab kita nak hak dia ajar je. Dah dia ajar macam mana? Ambil dari guru dia, guru sampai ke guru, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Yang kita nak pastikan apa yang disampaikan tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kadang-kadang orang baca hadis ni, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Tapi kena faham molek Nabi kata tu, balighu anni. Sampai oleh kamu daripada aku, bukan daripada akalan kamu. Daripada ni kamu bisa sebutkan satu ayat. Ya, satu ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Tapi balighu anni, sampai oleh kamu daripada aku. Daripada aku macam mana? Kita bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau balighu anni, sahabat Nabi jelas-jelas lah. Dengar direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat sampaikan betul-betul daripada Nabi. Jadi balighu anni sungguhnya. Tapi orang kemudian macam mana? Anni juga sebab ilmu tu didapat daripada sahabat, didapat daripada tabi'in, didapat daripada tabi'in, selapis. Maknanya masih lagi ada silsilah, masih lagi anni daripada aku, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak ni ni jadi ngaji pondok ni dia agak maknanya macam
macam terima gitu je. Betul lah, kita terima je. Yelah kadang-kadang kita belajar ni, kita kadang-kadang kita terkadang kita baca apa yang akan diajar di Tugu. Tapi dari segi pembacaan kita faham bergiam-giam. Sama masa Tugu ajar, saya faham tadi, seorang lain ni tak cakap malu depan orang. Jadi hak kita faham, hak Tugu ajar jadi tak tepat dah. Tengok. Sebelum kita ngadak depan Tugu, kita tengok dulu apa yang akan diajar di Tugu. Kita ni masalah dia gini. Faham kita. Sampai masa Tugu ajar, tak kena dengan hak kita faham tadi. Tengok. Terkadang apa yang Tugu ajar ni kita rasa macam tak betul. Kita faham kita bukan macam Tugu hura tu. Bila kita tanya Tugu hura balik. Ya sungguh. Tengok tu. Kadang-kadang masa Tugu ajar mula-mula tu kita rasa macam apa yang dihurak Tugu kita tu rasa macam tak tepat dengan kita. Bila kita tak puas hati, kita tanya. Walaupun terkadang kita tak tanya secara direct. Kadang-kadang bila habis kuliah, Tugu masuk dalam rumah dia, kita pergi jumpa semula, tanya semula kemuskilan kita. Tugu pun hura-hura, ya sungguh. Mana apa ni? Hak kita tak faham tadi, kita rasa macam fahaman kita betul, memang salah sungguh. Tu hak berguru. Kadang-kadang kita bincang sama-sama mengaji ni, masing-masing betul lah. Tanya Tugu semula. Rasa macam Tugu kata tu tu sama-sama belajar. Tiba-tiba Tugu hura mula, ya sungguh. Kadang-kadang siapa kesudah kita rasa macam hak Tugu hura ni gua sedap siapa kesudah. Tapi siapa masa boleh mengajar, kita mengajar catatan Tugu kata ada. Siapa masa kita mengajar, terbukalah terkadang apa yang tercatat hak daripada mulut Tugu, hak kita rasa macam tak sedap tu, kok tu hak Tugu faham, terbuka dah hak sebenar, betul hak Tugu ajar. Ada ni halusnya dalam bab ilmu. Tapi kalau kita mengajar sungguh pun, kita tak akan ajar hak pandangan kita. Kita tetap ajar hak catatan yang kita ambil daripada guru ajar. Tapi terkadang masa mengajar tu terbuka. Tapi memang kita akan ajar mengikut apa yang diberitahu oleh Tugu juga. Tapi masa tu boleh terbuka. Sini sebenarnya hak Tugu beritahu ni. Kehendak kita memang gini sungguh. Tengok. Ni kata halus ni. Ni berguru dah ni. Ni terutama sekali ilmu tauhid. Ni kalau ilmu tauhid pun membaca, ilmu fiqh pun membaca, ilmu tasawuf syariat pun membaca, ilmu tasawuf hakikah pun membaca, setakat ambil buku Rumi. Lepas tu pandai bercerita, banyak bahan, semua daripada bacaan sendiri. Hak putus silsilah. Sebab apa? Sebab bacaan sendiri putus silsilah, dak sapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni jadi macam-macam sekarang ni. Baca-baca buku hakikah, kenapa jadi bercanggah dengan syariah? Sebab membaca sendiri. Ambil buku-buku Rumi sahaja, buku-buku apostolik sahaja, bukan berguru sekali, tidak berguru pun. Kita nak pastikan apa yang kita dapat tu bertepatan dengan diri perkara. Itu boleh dipanggil ilmu sungguh. Itu boleh dipanggil pengetahuan sungguh. Apa dia pengetahuan? Mendapat sesuatu dengan hakikahnya, dengan diri perkara tu. Dengan diri perkara. Mana apa yang kita tahu sungguh yang mempakat dengan benda tu, mempakat dengan diri perkara tu. Kalau diri perkara tu wajib, kita pun tahu wajib. Tu baru dipanggil pengetahuan. Dan keluar dengan pengetahuan itu, keluar dengan ilmu tu, 4 perkara. 4 ni bukan dipanggil pengetahuan. 4 perkara ni mana? Pertama, jahlun. Tu memanglah tu jahil. Tu yang pertama, itu bukan pengetahuan. Yang kedua di bawah syakun, yang ketiga zannun, yang keempat wahmun. Dia nak bahagi pula ni. Terbahagi atas 2 bahagi.
Pertama jahlun, kemudian terbahagi atas dua bahagi tu. Terbahagi atas dua bahagi tu, itu khabar muqaddam tu. Khabar muqaddam dia ada takdir dia. Bukan. Terbahagi tu khabar bagi mubtada yang mahzuf. Ni kira nahwu lah ni. Khabar bagi mubtada yang mahzuf, dia kena takdir iaitu bermula iaitu jahil, terbahagi atas dua bahagi. Jadi terbahagi tu khabar pada kata iaitu. Iaitu tu tak ada sini, tu dia panggil mahzuf tu. Mubtada dia mahzuf. Iaitu bermula iaitu jahil, terbahagi atas dua bahagi, ialah terbahagi atas dua bahagi. Jahil ni ada dua bahagian. Ini nak huruf bab jahil dulu. Jahil, kemudian syakun, zannun, wahmun. Nak cerita bab hak jahil terlebih dahulu. Jadi jahil ni ada dua bahagi. Ni dalam Bidayatul Hidayah ni tak ada iaitu. Kalau dalam Aqidatun Najin dia ada iaitu. Dalam Aqidatun Najin. Ini saya baca ayat dalam kitab Aqidatun Najin. Saya ada bawa kitab Aqidatun Najin ni. Hak saya baca hak maghrib malam ni di Masjid Pengadang Baru. Ni ayat dalam kitab Aqidatun Najin. Dan keluar dengan kata pengetahuan itu 4 perkara. Samalah dengan ayat Bidayatul Hidayah. Pertama jahlun, jahil. Iaitu jahil, terbahagi atas dua bahagi. Yang ada iaitu tu mubtada, terbahagi tu khabar, tapi sini tak ada iaitu. Jadi terbahagi tu dia panggil khabar bagi mubtada yang mahzuf, takdirnya iaitu. Itu mubtada dia. Terbahagi tu khabar. Terbahagi atas dua bahagi. Mana dua bahagi? Pertama daripada dua bahagi ni, jahlun basitun namanya. Dan dengan begitulah. Jahil basit namanya. Mana? Jangan jahil basit namanya iaitu. Bukan gitu. Pertama daripada dua bahagi jahil itu, jahlun basitun namanya. Apa dak kata namanya jahil basit? Tak standard bunyi gitu. Ni baru bunyi standard klasik. Tak klasik. Jahil basit namanya. Tu kan ni kalau ayat kita sekarang ni. Pertama namanya jahil basit gitu. Tak kok. Pertamanya jahil basit je, namanya dah ayah dah. Pertama namanya jahil basit. Ni baru cokor sedap ayat. Mana? Pertama daripada dua bahagi jahil itu, jahil basit namanya. Nama dia jahil basit. Apa dia jahil basit ni? Jahil basit iaitu jahil basit orang yang tiada mengetahui sekali-kali. Orang yang tiada mengetahui sekali-kali. Apa ni? Tak tahu langsung. Tak tahu langsung ni. Dan jahil ni pula tak tahu sungguh ni, dan dia pun tahu dia tak tahu. Itu dia panggil basit tu selapih. Di hadapan jahil murakkab. Kalau murakkab ni bersusun daripada dua jahil. Hak basit ni jahil selapih. Mana tak tahu, dan dia pun tahu dia tak tahu. Ni kalau tanya dia, hukum ni macam mana? Oh, saya tak tahu. Ni tak tahu sungguh ni, tak tahu langsung. Bang apa? Tak tahu sekali-kali, memang tak tahu. Kemudian pula dia tahu bahawa dia tak tahu. Tu hak nak tunya. Dia tahu bahawa dia tak tahu. Sebab tu bila orang tanya dia, macam mana perkara ni? Oh, aku dah erti tu. Dah tahu sungguh tu.
Aku tak tahu sekali-kali, tak tahu sungguh. Dia panggil apa ni? Jahil basi. Dia jahil-jahil ni macam sebut ngulpah lah. Kita semua ni jahil belaka. Ada jahil, ada buah jahil tu. Hak tahu sikit sebanyak pun asal jahil juga. Kemudian dikurniakan ilmu oleh Allah. Allah Ta'ala kurnia ilmu pun sebahagian. Jadi sebahagian tu kita dipanggil tahu. Hak sebahagian lagi kita dipanggil jahil. Ada ni. Dia pandai. Ada perkara yang dia pandai, ada perkara yang dia tak pandai. Gitulah. Jadi kalau kita ni tahu kedudukan diri kita, perkara ni alhamdulillah kita dikurniakan ilmu oleh Allah dengan kita belajar. Hak ni Allah minta maaf lah. Dah kan duk belajar dah kan. Ni saya tak pernah belajar ni. Ni saya tak pernah belajar ni. Lepas tu wallahu alam lah. Sebab saya tak pernah belajar ni. Tanya orang lain lah. Yang ada ni. Dengan bahawa kita tahu perkara tu memang kita tak tahu langsung. Dah pelik apa kita tak tahu? Ada ni. Dia hak masalahnya kita yang pertama kita tak tahu bahawa kita tak tahu. Yang kedua memang kita tahu kita tak tahu, tapi kita tak mahu mengaku kita tak tahu, kita nak jawab juga. Ni punah orang. Diri kita punah, orang hak tukang dengar pun jadi punah. Tapi kalau kita jawab tak tahu, memang benda tu kita tak tahu, bukan kita nak sembunyi. Perkara yang kita tahu, orang nak tahu, tak tahu. Tu nak sembunyi. Ilmu orang panggil. Memang perkara tu kita tak tahu, minta maaf lah. Ustaz tak tahu pun, jawab je lah. Pulak dah. Dia nak suruh punah ustaz. Batuk ustaz je punah. Dia tak tahu jawab juga. Hak tu kan dengar punah juga. Dia ambil benda hak salah. Hak berat lagi ni. Dah ustaz tak tahu pun, ustaz rasa macam mana? Dia macam saya sebut melepas. Almarhum tuku saya baba nanya buding kerandang. Jangan. Rasa jangan. Agak-agak jangan. Saya rasa. Jangan duk rasa-rasa. Jangan jawab semula, beritahu. Minggu depan insya-Allah saya jawab. Minggu depan tak jawab, jangan tanya lagi lah tu, tak jumpa dah tu. Tanya, minggu lepas ustaz kata nak beritahu masalah tu. Ni malu dah nak ngaku nak jumpa cari. Dia pun jawab ikut agak-agak. Sama-sama punah. Ni ujian besar ni kepada orang yang mengajar. Manapa kita orang mengajar ni ada benda yang kita tahu, ilmu yang dikurniakan oleh Allah yang kita belajar dengan guru kita, dan banyak lagi ilmunya yang kita tak tahu langsung. Tu jahil basi lah tu. Tak tahu sekali-kali. Perkara ni minta maaf, saya tak tahu sekali-kali. Tak tahu langsung. Jawablah tak tahu langsung. Sudah ni. Kira ni. Ni pakai jawab. Sedap jawab. Bukan tukar tak ada pula. Sedang molek. Pakai ambil. Ni baru ia sungguh. Semua perkara boleh jawab belaka. Allah, ia sungguh pula dah. Mana kalau kata jahil basi ni tak tahu sekali-kali. Banyak kita yang tidak tahu sekali-kali. Banyak. Dia mengaji lama mana? Tubuh mengaji 30-40 tahun pun. Kadang-kadang tubuh jawab perkara ni perkara baharu. Saya wallahu alam, saya tak tahu. Gitu je lah tubuh jawab, senang je. Kata memang senang sudah lah. Tak usah duk tebang-tebang lah. Lepas tu orang kata kita tak tahu. Biarlah, memang sebenar kita tak tahu. Payah apanya? Orang kata kita tak tahu. Dan memang kita tak tahu. Payah apanya? Kita terasa hati. Benda yang kita memang tak tahu, kita pun jawab tak tahu, orang pun kata kita tak tahu. Berasa hati. Berasa hati apa je? Memang kita tak tahu, dan kita beritahu pun tak tahu. Orang pun kata tak tahu, apa masalahnya? Tahu kan nak berasa hati pula.
Tapi masalahnya kalau kita tak mengaku kita tak tahu, kita buat macam tahu, kita jawab belaka. Dah habis. Pada ni. Tak sedok malu lah tu. Ni bukan orang mengajar, semualah samalah kitanya. Haji ni duk dengar sokmo. Haji dengar lah perkara begian-begian ni macam mana. Oh minta maaf Saya tak tahu tu. Ngaji kodoh-kodoh je. Ataupun rasa mengaji dah sebelum ni tapi dah ingat rasanya. Tu gua ajar dah benda ni sebenarnya. Acak kali dah berulang perkara ni. Oh tapi saya dah ingat jawablah tak ingat. Sudahlah. Apa masalah? Jawablah tak ingat. Sebab apa? Sebab ilmu bukan ada dada. Ilmu ada dalam kitab. Nantilah balik rumah tengok dalam kitab. Itu kalau ilmu ada dalam kitab. Kemudian ada catatan. Kalau kitab pula kosong, akhirnya kita setakat rasanya acak kali dah. Kalau dalam kitab tu kita jumpa perkara tu acak kali dah. Tapi minta maaf banyak lah, tak ingat. Jawab gitu je. Jawab tu benar. Saya dah ingat molek perkara ni. Tapi tak payah tapi lah. Saya dah ingat molek perkara ni. Tapi rasanya tak payah rasa-rasa lah. Sudahlah berhenti setakat tu. Tak ingat sudah. Kita tanya orang lain lah. Tapi kalau kita ni bukan orang mengajar, setakat orang dengar, jawab gitu tu ingat je, tak payah dah. Kita orang dengar, ingat je lidah nak jawab. Saya tak ingat. Itu kalau orang belajar. Ujian tak besar mana? Ujian ni besar pada orang mengajar. Nak jawab tak ingat, tak tahu, tak reti, tak pandai. Ayat tu ayat lembut dah tu. Takkan nak jawab saya jahil. Kasarnya jahil gitu. Oh iyalah, saya tak tahu. Tak tahu ngejahil tu sama je. Tapi jangan jahil ni bunyi uduh sikit. Macam kalau orang kata kita lah, kamu ni jahil. Serang pasal nak marah dah. Ni tak tahu kalau gitu. Tak apa nak marah mana kalau sebut tak tahu. Kalau sebut jahil, marah Jadi kita royak kita tak tahu. Wallahu a'lam. Susah. Atau panggil apa? Jahil basik. Tidak mendapat, akan kata tak dapat sekali-kali, tidak mengetahui sekali-kali. Atau panggil jahil basik. Kedua daripada dua bahagian jahil ni, jahlun murakkabun namanya. Gitu kok. Dahlah nama tu ejen nun mim alif. Nun mim alif. Kalau kita sekarang eja nun alif mim ke nun alif mim alif gitu. Ejaan Jawi baru ni nama eja macam mana? Nun alif mim saja ke nun alif mim alif? Mim alif mim saja. Sekarang ni Jawi baru ni hok mana ada dia ada alif. Sekarang ni ejaan Jawi baru ni hok mana ada dia ada alif. N-A-M-A nun alif mim alif lah. Tapi kita ejanya nun alif mim. Hok ni nun mim alif. Itu ejaan lama. Jahlun murakkabun namanya. Kalau makna jahlun murakkab ni jahil yang bersusung, jahil yang berlapis. Tu asal makna dia. Jahil yang bersusung, jahil yang berlapis. Apa makna jahlun murakkabun ni? Iaitu jahlun murakkabun, orang yang baginya bersusung dua jahil. Mana berkapuh, berhimpun dua jahil. Tu jahil murakkab tu. Orang yang bersusung, orang yang berkapuh ataupun berhimpun dua jahil. Mana pula dua jahilnya? Pertama daripada dua jahil tu, tiada mengetahui ia akan hakikat sesuatu. Dia tak tahu diri perkara tu. Satu. Kedua, ni jahil yang kedua ni pula
tiada mengetahui akan dirinya, tiada mengetahui. Tiada mengetahui akan dirinya, tiada mengetahui. Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Faham tak? Jadi bersusun dah tu, bersusun lah. Yang pertama dia tak tahu bahawa dirinya tak tahu. Bukan dia tak tahu tu. Tu dia panggil jahil murakkab. Jahil basi, dia tak tahu, dan dia tahu bahawa dia tak tahu. Jadi jahil ni selapis je lah. Dia panggil satu jahil. Mana apa? Tak tahu langsung. Dan dia pun tahu bahawa dia tak tahu. Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Tu jahil murakkab. Juga contohnya seperti i'tiqad falasifah, bahawa alam ini koding. Dia buat misal ni. Puak ni puak falsafah. Dia berpegang bahawa alam ini koding. Alam-alam ni masih wallah lah, selain daripada Allah. Kullu mawjudin siwallah tu alam. Alam ni daripada jirim dan arak lah dalam kitab. Minal ajram wal a'rab, itu alam. Barang yang ada selain daripada Allah. Contohnya langit dan bumi ni alam. Falsafah berpegang alamnya koding, walau hakikat sebenar alam baharu. Tiba-tiba dia berpegang alam tu koding. Makna hak dia tahu tu tidak bertepatan jahil, dan dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Ni murakkab ni. Ni wak misal jahil murakkab ni, wak misal hak falsafah. Jahil murakkab ni macam Mu'tazilah nah. Perkara yang sebenar, hakikat sesuatunya, hak sebenar-benar wakil, baik jahat qada Allah belaka. Tiba-tiba dia tahu hak baik je qada Allah, hak jahat bukan qada Allah. Tu tak panggil tahu, sebab dia tidak mendapat yang muafakah dengan diri perkara. Dia kata hak tu lah hak sebenar. Dia jahil bahawa dia jahil. Ni murakkab. Faham tak ni? Hak pengetahuan sungguhnya, dia mengetahui bahawa baik jahat adalah qada Allah, dan baik jahat qada Allah itulah hak hakikat dia, hak sebenar-benar diri perkara. Tu pengetahuan. Faham tak ni? Hak jahil basinya, baik perkara jahat ni qada Allah ke tak, Allah, saya tak tahulah qada Allah ke tidak perkara jahat ni. Tu jahil basi. Tiba-tiba hak jahat mana qada Allah? Perkara jahat akan perkara yang Allah Ta'ala marah kan? Takkan Allah mengqadakan perkara yang Allah Ta'ala marah. Di maknanya dia tahu perkara jahat bukan qada Allah, tidak bertepatan dengan diri perkara. Jahil. Dan dia tak sedar bahawa dia jahil. Ni jahil murakkab. Ni hak Mu'tazilah ni. Sama macam saya sebut tadi, bukan semua perkara ditetapkan oleh Allah. Ada perkara yang Allah Ta'ala tetapkan, ada perkara yang Allah Ta'ala tidak tetapkan. Ni jahil murakkab lah ni. Mana buat misal falsafah ni orang kafir ni. Alam ni koding ni kafir. Sebab kalau alam ni koding, maknanya bukan makhluk Allah. Jadi ada perkara yang lucu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb macam mana? Kan Allah ni kan Rabbil Alamin kan. Rabb bagi alam ni, alam ni marbub kepada Allah. Bila Allah Taala Rabb kepada alam ni mestilah baru. Kalau alam ni qadim, Allah bukan Rabb bagi alam. Allah bukan tuan bagi alam. Sebab apa? Sebab alam ni ada, bukan Allah yang buat. Tapi kita dak, Allah ni Rabbil Alamin, tuan kepada alam ni, dengan bahawa semua adalah kehendak Allah, semua adalah perbuatan dan pekerjaan Allah. Itu Tuhan ni sebagai Rabb. Tapi falsafah berpegang alam ni qadim. Kalau alam qadim, Allah bukan Rabb bagi alam dah lah. Allah bukan tuan. Ada ni. Jadi kita kena faham di sini,
alam ni tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Alam belaka nah. Tiap-tiap benda yang ada selain Allah dipanggil alam. Jadi kesemua ni adalah datang daripada susunan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuan yang hakiki. Berlaku perkara baik, berlaku perkara jahat, semuanya marbub kepada Allah. Semuanya di bawah rentahan Allah, qada dan qadar Allah. Ini barulah hak ilmu yang sebenar, mendapat sesuatu dengan hakikahnya, hak sebenar-benar atau bagi pengetahuan. Sebab itulah asas kepada tauhid rububiyah adalah keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Itu asas pada tauhid rububiyah. Allah Rabb, hak dia belaka. Semua perkara berlaku hak dia belaka. Baik ke jahat ke, hak Tuhan belaka. Itu pegangan kita lah, Allah sebagai Rabb. Tapi ada perkara yang bukan perbuatan Allah. Macam tadi, alam, langit, bumi, qadim, mana bukan perbuatan Allah, lucu Allah sebagai Rabb. Kemudian yang berlaku sekarang ni, baik jahat. Tiba-tiba hak jahat bukan kehendak Allah dan bukan perbuatan Allah, lucu Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Dia sebagai Tuan, hak berlaku ni hak dia belaka ni. Ini pegangan kita. Inilah hak pengetahuan yang sebenar, mendapat sesuatu dengan hakikahnya. Kalau Mu'tazilah tu jahil murakkab, jahil yang bersusun. Jahil murakkab ni dia mendapatkan sesuatu tapi bersalahan dengan waqi'. Tu jahil murakkab. Dia mendapatkan sesuatu, konon-konon dia mengetahui sesuatu tapi bersalahan dengan waqi' sebenar-benarnya. Dia mengetahui bahawa perkara jahat bukan ketetapan Allah, tapi perkara jahat bukan ketetapan Allah, itu tidak bersalahan dengan waqi', itu bukan sebenar. Ini panggil jahil murakkab. Dia mengetahui perkara jahat bukan ketetapan Allah, tapi tidak bersalahan dengan waqi' dengan sebenar-benar, dia panggil jahil. Tapi dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Tu jadi jahil murakkab tu. Tu jahil murakkab. Dia antara jahil basit dengan jahil murakkab ni, hak payahnya adalah jahil murakkab. Jahil basit mudah. Mudah kat mana? Dia tahu bahawa dia tak tahu, senang, dia tak cakap banyak. Orang main mengajar, dia nak mengajar, dia nak belajar. Sebab apa? Sebab saya tak tahu langsung, saya tak pandai sungguh-sungguh. Orang main mengajar, alhamdulillah. Ni. Tapi kalau jahil murakkab, dia berasa macam dia pandai, ni payah lah. Dia rasa macam dia pandai. Ni hak tu biasa sebut, orang jahil murakkab ni bukan kata nak pergi belajar. Orang datang nak ajar pun dia tak nganga mulut, dia tak mau terima. Sebab apa? Sebab dia rasa macam dia pandai. Dia rasa macam dia pandai. Ada ni. Kitab tu aku ngaji banyak kali dah. Alah, aku ngaji aku pandai dah. Pandai sungguh ke tak? Dok pun. Ni. Dia tak pandai, dia tak tahu, tapi dia tak tahu bahawa dia tak pandai, dia tak tahu. Ni murakkab ni. Kalau jenis kita dah pandai, orang mengajar mujur baru, kita nak tepan dengar. Tu jahil basit mudah kira. Dan orang jahil basit ni pun tak cakap banyak. Dia senyap je. Kita dah reti. Kita dah reti benda gitu. Dah berani kita dah reti. Tu orang jahil basit. Orang jahil murakkab, serba-serbi pandai. Pandai ke tak? Tak pun. Ni payah ni. Payah peseng gini. Jadi jahil basit, kalau kita kata jahil selapih. Jahil selapih, dia tak tahu. Dan dia tahu bahawa dia tak tahu. Jahil murakkab ni jahil yang bersusun dengan bahawa dia mengetahui atas sesuatu yang tidak tepat dengan waqi', dengan diri perkara. Tu jahil murakkab. Yang mana dia dua kali jahil, bersusun daripada dua jahil. Yang pertama, apabila dia mengetahui tetapi tidak
muwafaqah dengan bahu bersalang dengan wakil tu jahil. Yang kedua pula dia jahil bahawa dirinya jahil, disangka bahawa dirinya tahu, tu jahil murakkab. Jahil yang bersusung daripada dua kejahilan. Itu yang pertama daripada 4 bahagian yang keluar daripada kata pengarang, keluar daripada pengetahuan, keluar daripada ilmu. Dan bahagi yang kedua syakun, iaitu syakun ni orang yang bersamaan pada hatinya mengetahui dan tiada mengetahui satu-satu perkara tu samar-samar. Perkara ni wajib ke tidak, wajib ke tidak ni jadi separuh-separuh, samar-samar tu syok. Syok dia panggil. Tahu ke tak tahu, tu syok. Pandai macam ginilah syok. Pakaian kita tu bersih ke tak bersih? Rasa-rasa macam bersih. Tak sedap dah ni, kata reti dah gini. Rasa macam tak bersih. Jadi tahu bersih dengan tahu tak bersih tu bersamaan. Kalau kita pekoh dia panggil syok tu. Dia panggil syok. Bersih ke tak bersih? Tahu bersih, tahu tak bersih ni bersamaan dengan syok. Bersih ke tidak? Itu contoh. Itu contoh syok ni orang yang bersamaan pada hatinya mengetahui dan tiada mengetahui. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.